Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'. Sahabat-sahabat di seluruh pelosok tanah air, mudah-mudahan dalam selamat berkat hendaknya. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah dipanjangkan lagi umur kita sehinggalah ke penghujung bulannya Sya'ban. Tak berapa hari sahaja lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak dan berpuasalah kita hendaknya, mudah-mudahan ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulakan kuliah ringkas kita ini, apakah boleh dengar jelas suara saya dari maktabah ataupun pustaka di rumah saya ini? Apakah boleh dengar dengan jelas suara kuliah kita ini? Ya, terima kasih Lia dan juga Azman. Alhamdulillah daripada Kuala Terengganu jelas ya, jelas. Begitu juga Man, terima kasih Man. Abang Haslin, saudara Farhan saya, terima kasih Han. Seremban clear, okey Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sudah pun bersiaran tentang tajuk puasa ini lebih kurang dah 3 kali dah. Semalam kita bersiaran di padang yang luas, lapang hijau semalam. Begitu juga dalam radio Terengganu FM petang tadi pun kita masih lagi membicarakan soal puasa. Soalnya, kenapakah kita bercakap tentang puasa ataupun kuliah kita ni tajuk puasa sahaja? Ini lain tak lain kerana kita nak mengambil semangat puasa. Kita nak ambil semangat puasa dan orang-orang soleh zaman dahulu, Cikgu Din, Abang Syam, bila masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban, mereka akan ulang kaji ataupun belajar ataupun mentalaah kitab-kitab berkenaan nak puasa. Ini nak menunjukkan betapa besarnya fadilat puasa, sehingga para ulama terdahulu bila masuk saja dekat bulan puasa, mereka belajar dahulu ataupun mereka ulang kaji balik kitab-kitab berkenaan dengan puasa. Jadi kita malam ini akan berpandukan kepada satu risalah. Kita akan belajar menadah lebih kurang 3 ke 4 kali berdasarkan satu risalah buku kecil berkenaan dengan puasa. Dan karya ini kami susun sekitar 9 tahun yang sudah. Lebih kurang 9 tahun yang sudah Cikgu Din risalah puasa. Maka ada orang tanya, kenapa buku risalah puasa ni tu dilukis kartun di depannya itu? Ini adalah kerana tak lain tak bukan sebab subjek fiqh ni kadang-kadang, subjek fiqh hukum hakam ni kadang-kadang agak berat sikit kita nak faham. Kerana ia berkait hukum. Dia tak macam sirah Nabi. Bila sebut sirah kita dengar cerita. Malam besok sambung cerita. Tetapi bila sebut hukum, kadang-kadang kita terfikir panjang sikit berkenaan dengan hukum tu. Atas dasar itu kita buat gambar-gambar ringan, gambar-gambar ilustrasi, kartun sebegini. Nak imbanglah pembaca supaya tak rasa berat sangat subjek fiqh ini tu, utama puasa. Baik. Terima kasih Aida dan juga Nik Roslina. Terima kasih. Alhamdulillah. Abang Haslin daripada Kota Tinggi. Sherry, sahabat saya Sherry Asa'ari, terima kasih. Begitu juga saudari Nurlian, rakan-rakan daripada Lancang Pahang pun ada malam ini. Malam ni Cikgu Din, memang ramai yang datang daripada luar negara ni. Ada daripada Belanda, Kak Nani sekeluarga pun ada. Begitu juga daripada Eskimo pun barangkali ada Cikgu Din ya. Apa pun kita nak belajar malam ini berkenaan puasa. Kita dah sebut secara ringkas ya sehari dua ni tentang puasa. Pertama, apakah maksud puasa?
Puasa ni kata ulama ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula terbit fajar subuh tadi sampai terbenam matahari malam karang itu tempohnya, dan hendaklah disertakan dengan niat. Hendaklah disertakan dengan niat. Maknanya bila sebut puasa kena ada 3 benda kat Maziah. Kena ada 3 benda Khalili, Abu Muaz. Pertama apa dia? Awak tahan diri. Saya dan kawan-kawan tahan diri. Daripada perkara yang membatalkan puasa, ada 7 perkara yang batalkan puasa. 1, tahan. Kedua, kita nak tahan diri tu tak lama. Tempohnya terbit fajar subuh sehingga terbenam matahari malam karang. Masuk maghrib, dah habis tempohnya. Kita dah boleh berbuka. Kita dah tak terikat dengan larangan-larangan 7 perkara tadi. Dan disertakan dengan niat. Disertakan dengan niat. Tetapi saudara Azam, rakan-rakan kita semua sekali, betul kalau kita baca dalam kitab tafsir kah, kita baca dalam kitab-kitab fiqh kita kah, seperti Al-Majmu' Imam Nawawi kita, satu scholar besar dalam mazhab Imamuna Imam Syafi'i kita, ada menyebut tentang takrif puasa ni lain sikit daripada apa yang kita biasa dengar, Cikgu Din. Antaranya disebut apa dia? Puasa ini kata ulama ialah menahan diri daripada makan, minum dan bercakap. Ulang sekali lagi tu supaya kita jelas. Nak tulis nota ni, nak type pula dalam WhatsApp, nak panjangkan kepada kawan-kawan, boleh. Puasa ni sebahagian ulama sebut satu definisi yang jarang kita dengar, Cikgu Din. Apa dia? Tahan diri dari makan minum, okeylah. Dan bercakap. Tidak bercakap. Ada definisi seperti itu. Dan definisi ini sebenarnya difaham daripada nas Al-Quran. Difaham daripada nas Al-Quran. Yang mana nas Al-Quran ada sebut Sayyidatina Maryam, bonda kepada Nabi Isa, dituduh orang Yahudi ni bersekedudukan sehingga melahirkan satu anak laki-laki, Isa bin Maryam itu. Maka Maryam sudah tahu kalau nak jawab ada datang bisikan kepada saya, ditiup ke dalam rahim saya dengan kehendak Allah, maka hamil saya. Siapa yang nak percaya? Siapa yang nak percaya dengan kedegilan, kerah hati pula orang Yahudi itu? Maka Allah merakamkan apa yang dijawab oleh Maryam. Bila orang tanya Maryam, macam mana awak boleh dapat anak ni? Sedangkan awak belum berkahwin, belum bernikah. Maka jawab Maryam, Inni nadhartu lirrahmani sawma. Dengar tu. Cuba dengar tu Abang Haslim. Ni ayat Al-Quran. Inni nadhartu lirrahman sawma. Aku bernazar kepada Tuhan yang salah satu namanya Tuhan itu Ar-Rahman. Salah satu nama Tuhan kita Ar-Rahman. Baca suratul Rahman. Juzuk 27 itu. Sebelum suratul Waqi'ah itu. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Ila akhir. Jadi, Inni nazartu lirrahman. Aku bernazar kepada Tuhan yang salah satu namanya Ar-Rahman. Sawma. Nak berpuasa. Berpuasa di sini Cikgu Din. Sawma di sini Abang Din saya daripada Bank Rakyat. Tak lain tak bukan tak nak bercakap. Aku bernazar kepada Tuhan yang salah satu namanya Ar-Rahman. Aku tak nak bercakap hari ini. Maknanya kalau orang tanya banyak-banyak pada kita Cikgu Din. Kenapa Datuk tiap-tiap hari duduk di bawah pokok bunga Tanjung ni. Kita pun jawab no comment. Itu dia. Itu dia Cikgu Din. No comment. Itu dia. Maknanya saya tak nak bercakap. Maka berdasarkan nas inilah Nur Kasnani
Begitu juga Muhammad Husaini. Kak Nani saya pun ada masuk. Jauh daripada Belanda ni. Rakan-rakan sekalian, berdasarkan nas Al-Quran inilah ulama beri definisi puasa. Antaranya disebut apa? Puasa ni ialah tahan diri daripada makan minum dan tidak bercakap, Cikgu Din. Tidak bercakap. Itu maksudnya puasa. Tetapi sebagaimana yang telah kita bahas secara ringan tadi, nak beri faham puasa yang kita nak buat ni apa bentuknya. Apa tata caranya. Tak lain tak bukan ada 3 Din, ada 3. Pertama, awak tahan diri daripada perkara batal puasa, ada 7. Makan minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, datang darah haid dan nifas, kemudian memasukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja, dan gila serta murtad. 7 benda ni awak tahan, jangan buat. Kedua, tempohnya bermula terbit fajar, subuh tadi. Yang tuan-tuan kebetulan semalam tidur lewat, main game tu, game Mario ke game apa-apa, tidur lewat. Bila bangun pukul 11 sembahyang subuh, usolli fardhu subhi gajahi lillahi ta'ala, subuh. Bermula subuh tadi sampai terbenam matahari. Kaklah saya, Mak Tahir daripada Indonesia, terima kasih ada masuk malam ini. Maknanya awak tahan diri daripada perkara batal puasa bermula subuh tadi sehingga terbenam matahari maghrib. Masuk maghrib. Dan ketiganya, mesti disertakan dengan niat. Kalau tak niat, maka tak sah puasa. Kalau sudah niat dan tahan diri daripada perkara batal puasa, cuma puasanya tahun ini pelik sikit, dia ambil bermula terbenam matahari sampai terbit fajar besok. Maknanya dia puasa shift malam, tak macam tahun-tahun sudah. Dia kata tak nak bersesak dengan orang tu, tahun ni saya nak puasa sebelah malam. Tidak sah. Pun tidak sah. Ia mesti 3 perkara tadi, Kak Maziah. Dia mesti 3 perkara tadi, Kak Hanani. Tu dia. Mesti kena niat. Soalnya Nurul, ada orang tanya tu, saya nak bertanya, silakan cu. Kita jawab pada dia. Nak tanya apa tu? Nak tanya niat ni sebenarnya mesti tiap-tiap malam kah atau memadai sekali saja? Seawal Ramadan tu kita pun berniat, aku berpuasa sebulan-bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Adakah sudah memadai? Ataupun nak kena niat tiap-tiap malam, nawaitu sauma ghadin, aku puasa esok hari. Esok hari niat pula, nawaitu sauma ghadin, aku puasa esok hari, cukup sebulan. Baik. Ni soalan ni Cikgu Dim paling famous orang tanya setiap kali nak mari bulan puasa. Asal nak masuk puasa, orang akan tanya, niat ni sekali saja sebulan ke tiap-tiap malam tu? Satu. Kadang-kadang orang tanya bila masuk puasa, terawih ni 20 ke 8 tu, macam-macam. Ni soalan paling lazim kita terima setiap kali nak puasa. Baik. Jawabnya soal niat ini ada 2 pandangan ulama. Cikgu Din. Pertama, ada yang kata boleh kalau nak niat sekali terus sebulan tu boleh. Inilah seperti yang disebut oleh Imam Malik dan juga Imam Zufar. Ni scholars, ni faqih, yakni antara fuqaha, orang alim dalam bidang fiqh, dan juga darinya tercetus mazhab penerus kepada pandangan-pandangan fiqhnya. Siapa? Imam Malik, Imam Zufar mengatakan boleh kita niat sekali seawal Ramadan untuk 30 Ramadan. Tetapi di sana kita tak lupa ada pandangan kedua.
yang merupakan pandangan jumhur. Dengar baik-baik tu. Dengar baik-baik tu sahabat-sahabat sekalian, biar faham betul-betul. Kalau sehari dua ni kita sentuh umum saja, nak orang kata nak panah injin, nak beri ingat balik hal-hal puasa. Sekarang kita dah masuk ilmiah sikit, akademik sedikit. Apa dia? Soal niat. Nak niat sekali sebulan kah? Atau kita nak niat tiap-tiap malam? Kita dah sebut tadi, pandangan ulama ada dua, Cikgu Din. Pertama, katanya boleh nak niat sekali sahaja awal Ramadan bagi keseluruhan 30 hari Ramadan. Boleh. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Zufar. Ya, Imam Malik dan Imam Zufar. Dan mereka beralasan, dia kata sebabnya puasa ni adalah satu ibadat yang sudah ditaklifkan kepada orang yang cukup syarat. Maka bulan puasa itu adalah bulan yang sudah diketahui adalah bulan melaksanakan ibadat puasa. Bulan melaksanakan ibadatnya puasa. Waalaikumsalam. Kekanda saya, Kak Azura, pembaca berita TV3 dulu. Sekarang dah naik pangkat dah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Okey, baik. Kita sedang bicarakan soal niat puasa, Kak Azura, ya. Niat puasa. Okey, baik. Siapa lagi kawan-kawan masuk ni? Akbal Setia ada agaknya, ya. Akbal Datuk Setia ada ke tidak ni? Ada agaknya, insya-Allah. Baik. Kita bicarakan tentang niat puasa. Kita nak puasa, nak niat. Apakah boleh niat sekali sahaja memadai untuk 30 hari puasa itu? Atau kena niat tiap-tiap malam tu? Jawabnya ada dua pandangan. Pertama, Imam Malik dan Imam Zufar mengatakan memadai kita berniat sekali sahaja seawal Ramadan. Kerana hujahnya ialah puasa ni memang sudah diketahui untuk bulan Ramadan. Macam orang semayang, ini hujah mereka. Kita sedang bincang nilai akademik ni. Tu saya kata tadi, kalau sehari dua ni kita sentuh umum, sekarang kita nak sentuh akademik sedikit, Cikgu Din. Nak sentuh nilai-nilai ilmu untuk kita catat, dapat satu kefahaman baru, tambahan ilmu baru dalam jiwa kita. Dan kita sebarkan ilmu Allah yang luas ini. Lalu Imam Malik dan Imam Zufar kata boleh. Seperti orang semayang 4 rakaat Isyak dan Zuhur dan Asar. Ataupun Maghrib 3, Subuh 2. Bila dia semayang, dia tak akan berniat setiap rakaat. Ini antara penghujahan yang disebut dalam pandangan Imam Malik dan Imam Zufar. Kita tidak berniat setiapnya rakaat. Tetapi kita niat awal sahaja 4 rakaat itu dengan satu niat. Ini katanya pandangan yang berpandangan bahawa boleh kita berniat puasa sekali saja pada awal Ramadan. Tetapi pandangan yang kita tak lupa, inilah pandangan jumhur. Inilah pandangan jumhur ulama', maknanya ramai ulama' pegang pandangan ini. Dan kita ni, Cikgu Din, kena pakai pandangan jumhur, pandangan ramai. Tetapi tidaklah kita kata pandangan Imam Malik dan Imam Zufar tadi tidak tepat, tidak. Tetapi kita pakai pandangan yang ramai, jumhur. Mengatakan bahawa hendaklah diniatkan setiap malam. Maka ada para ulama mengatakan hendaklah diniatkan pada setiap malam puasa itu, tetapi boleh diihtiyat kepada pandangan mazhab Imam Malik untuk berniat sekali saja seawal Ramadan. Maka yang paling baik, sebagaimana yang disebut oleh jumhur, kita nak tarjih ni. Ya, kita nak buat satu pemilihan pandangan yang kuat, yang lebih rajih. Kita nak tarjih. Apa dia? Kita pilih pandangan jumhur, niat tiap-tiap malam. Apatah lagi, inilah tata cara niat tiap-tiap malam yang ditunjuk oleh mazhab kita, Imamuna Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Tetapi boleh ihtiyat, kita ambil panduan ataupun pandangan yang disebut oleh Imam Malik, Imam Zufar tadi memadai niat sekali.
pada awal Ramadan pun boleh. Tetapi ada baiknya kita ambil satu keputusan, niat sebulan, tetapi tiap-tiap malam kita niat. Sebab bila kita selalu memperbaharui niat ni, dia membawa semangat, refresh untuk puasa. Mungkin hari ni puasa kualiti kurang sedikit. Banyak tidur. Sehingga dalam kuliah online pun tidur contohnya. Tetapi bila kita niat, esok nak puasa lagi, kita pun kata tak nak dah macam hari ni, besok nak jadi begitu begini, nak baca Quran banyak sikit, nak sedekah. Tengok tu. Dengan setiap kali kita niat, kita akan refresh. Kita akan ada semangat baru. Jadi jangan lupa kita niat sekali untuk sebulan dan kita memperbaharui niat kita pada setiap malam. Okey, selesai. Cuma Cikgu Din, soal niat ni pula. Apakah perlu kita lafazkan ataupun memadai terlintah dalam hati? Ada orang tanya. Dia kata saya tak niat, tak lafaz. Saya tak kata nawaitu sauma ghadin, tak kata. Tetapi pukul 3 pagi, 4 pagi saya dah bangun. Menanak nasi, goreng ikan, buat telur mata kerbau, kemudiannya buat air kerana nak bersahur. Nak bersahur. Apakah itu sudah memadai niat nak puasa? Maka di sinilah kita nak faham Kak Salminah, Kak Nik Roslina daripada Kota Baru, begitu juga Saudara Azam. Yang kita nak faham apa dia? Niat adalah wajib. Dengar tu. Niat adalah wajib. Tetapi melafazkan niat adalah sunat hukumnya. Berniat wajib. Hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan ni asasnya niat. Kalau awak niat, ada pahala bagi niat awak. Kalau awak tak berniat, tak dipanggil puasa. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, niat ialah malam. Dia tak boleh niat selepas habis malam, yakni terbit fajar. Dia mesti niatnya adalah waktu malam. Tetapi kalau puasa sunat, betul. Boleh kita berniat puasa sunat sekalipun sudah pun masuk fajar sehingga sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuk waktu zuhur. Maka boleh kita niat. Itu untuk puasa sunat. Tetapi yang kita bicarakan sekarang puasa wajib bulan Ramadan ni. Yang minggu depan kita dah nak puasa ni. Yang tuan-tuan dah siap sedia, dah beli macam-macam dah kan. Kanda, pikul, buat balik ke rumah tu untuk siap sebulan puasa ya. Beras, cekedi, dendang, air poli, coki-coki ya. Tuan dah beli tu. Tu dia. Yang kita nak puasa ni lah. Yang kita nak puasa inilah niatnya ialah pada waktu malam. Kita perbaharui niat. Refresh kita nak puasa. Ya, refresh kita nak puasa. Dan kita lafazkan untuk dapat pahala sunat. Soal niat ialah lintasan dalam hati. Walaupun kita tak sebut, tapi terlintas nak menanak nasi lah. Yakni nak masak nasi. Sebab besok kan nak puasa. Itu niat. Tuan-tuan pergi ambil air semayang. Walaupun tak sebut sahaja, aku ambil air semayang. Contohnya. Tetapi bila ambil air semayang, tuan dah lintas dalam hati nak semayang. Ataupun turun dari rumah lepas makan puluk gaunnya dengan pisang rebus, tuan-tuan pun ambil lah cangkul, letak atas bahu. Tu niat nak pergi ke kebun. Walaupun kita tak sebut sahaja, aku mengangkat cangkul dan juga cok luruh atas bahu aku ni kerana nak perginya ke kebun. Itu lintasan apa yang ada dalam hati, niat namanya. Tetapi melafazkan sahaja aku. Atau aku nak puasa esok ni. Ataupun aku nak semayang zuhur ni. Itu sunat hukumnya. Jadi kita tak nak rugi. Kita nak ambil juga pahala sunat. Lafazkan niat kita tiap-tiap malam mengikut pendapat yang rajih seperti
jumhur ulama berpandangan bahawa hendaklah dilafazkan tiap-tiap malam. Maka selesai Kak Ruzi, Kak Maria, soal niat sudah selesai. Tak nak panjang-panjang. Nanti kalau benda yang mudah seperti niat kita panjangkan, syarahkan, huraikan, bahaskan, hak benda mudah jadi payah. So sekarang sudah clear. Sekarang sudah clear soal niat, kita tak nak panjang dah. Siapa-siapa yang tanya lagi tentang niat selepas pada ni, Cikgu Din ambil namanya dan beri dia berdiri atas kursi. Dengar tu ya? Dengar baik. Soal niat sudah selesai. Baik. Jadi puasa yang akan kita buat minggu depan ini dalam bulan Ramadan itu telah pun kita faham definisi makna syaratnya. Dan kita dah bahas sikit soal bagaimana nak berniat padanya, kerana inilah soalan yang paling banyak kita terima bila nak tiba bulan puasa. Okey baik. Kedua, kita nak sebut nas. Kat mana dalilnya? Kalau tak sebut pun untuk kami tahu dah. Tetapi kami wakil pada Datuk lah sebut nas tu, kami nak cek betul ke tidak Datuk baca ni. Okey baik. Sila dengar betul-betul. Sila cek kalau tak mana kurang tolong betulkan ya. Nasnya dalam Al-Quran suratul Baqarah tu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita ni orang beriman semua sekali. Ya beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang dulu pun kena puasa juga. Kita baca dalam kitab-kitab tafsir, our scholars dalam bidang tafsir, Sherry, sahabat saya Sherry, cikgu besar kita, Cikgu Mazuki, Kak Ruzi daripada Kota Kemuning, jangan lupa. Katanya ulama tafsir seperti Imam Tabari wa Qurtubi, Ibn Kathir. Apa katanya? Orang pertama puasa atas muka dunia tak lain tak bukan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam tu dalam buku kita ini yang kita susun lebih kurang 9 tahun yang sudah, ada kita nyatakan dalam sinopsis di belakangnya Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Kak Ruzi, ada orang tanya buku-buku Datuk ni macam mana kami nak dapat. Minta maaf. Semua buku sudah habis. Kak Ruzi. Kita tengok bulan puasa ni, kalau dapat ulang cetak, kita akan sebarkan, kita akan maklumkan di Telegram kita. Telegram kita yang dibuka oleh Cikgu Din kita, Sahabat Ilmu Ustaz Datuk Rashidi. Sahabat Ilmu Ustaz Datuk Rashidi. Jangan lupa masuk ke dalam Telegram tu, kita bincang perbahasan ilmu dengan cara mudah, ringan, sekadar yang kita mampu. Baik. Terima kasih Syekh Suhairi, sahabat saya daripada Melaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga sahabat-sahabat ramai. Malam ini saya jangkakan 40 juta orang ni. 40 juta orang yang melihat siaran kita ini. Termasuk di Eskimo dan Kutub Utara. Tu jangkaan saya ya. Okey baik. Okey baik. Sekarang kita dah sebut puasa. Kita dah sebut dalilnya. Sejak bila kita puasa? Jawabnya umur Nabi 55 tahun. Umur Nabi 55 tahun. Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Masuk tahun kedua Nabi duduk Madinah. Turun perintah suruh puasa. Walhal puasa sudah ada sebelum tu lagi. Orang pertama puasa Nabi Nuh. Tetapi puasa yang paling sempurna, inilah yang disyariatkan kepada kita melalui Nabi kita. Bila? Waktu umur Nabi 55 tahun. 55 tahun, iaitulah tahun kedua hijrah. Tuan Syed Al-Jufri. Mutoligat. Ya, betul. Cuba mutoligat raung dengan motor tu, tengok. Siapa-siapa yang belum masuk ni, suruh mereka paksa masuk dalam live kita ni. Biar dia faham sikit apa maksud puasa tu. Motor ligat, cuba pusing raung dengan motor sekejap. Ya,
Umur Nabi 55 tahun. Turun perintah suruh puasa dalam bulan Sya'ban. Muhammad Aqil, bulan Sya'ban. Ayat yang kita baca tadilah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Ayat ni turun dalam bulan Sya'ban suruh puasa. Umur Nabi 55 tahun, setelah 2 tahun duduk di Madinah, hijrah itu. Maka bila turun ayat ini, Nabi kata, puasa tu puasalah. Tetapi bila nak mula? Bila nak kena mula, nak start puasa ni, yang mulia sahabat saya Raja Zarina, yang ada bersama dengan kita ni. Ya, yang masak sup tulang petang tadi, terima kasih. Okey, baik. Apa dia? Bila nak puasa, maka turunlah ayat Al-Quran berikutnya. Disebutnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Sampai habis ayat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya. Unzila fihi Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Al-Quran ni apa dia? Hudan linnas وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Siapa yang nampak anak bulan. Nak nampak macam mana? Kita bukan semuanya tengok. Kita tak tengok. Oh, maknanya faman syahida, sesiapa yang nampak, ditafsirkan juga siapa dapat berita. Dapat tahu. Dengar maklumat. Penyimpan mohon besar raja-raja Melayu dah umum nak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa 1 Ramadan jatuh pada blackout. Allah, blackout Fahri. Nurul Syarmin. Blackout, tak ada api. Kita kata, ya Allah, susahnya pergi ke dapur, ambil lilin, ambil pelita, nak pasangnya lampu. 2-3 saat, kemudian api ada balik, elektrik ada balik, berlari ke ruang tamu, nak tengok sambungan bila puasa ni, ya. Apa dijawab oleh penyimpan mohon besar raja-raja? Sekian, terima kasih. Allah tak tahu juga bila puasa. Apa nak buat? Telefon radio Kim, ya, bila puasa, ya? Maka dia jawab, besok Ustaz. Oh, faman syahida minkumus syahra. Faman syahida minkumus syahra. Maknanya, sesiapa yang melihat anak bulan ataupun tahu, dapat berita, dengar berita, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Hendaklah dia puasa. Ini dia sahabat-sahabat sekalian, dalilnya. Masuk bulan Ramadan, maka bermulalah kita puasa. Bermula puasa dah. Kita itu baik. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Dan ketika umur Nabi 55 tahun. Tapi jangan lupa tu. Waktu itu kita mula-mula berperang. Peperangan Badar. Ketika umur Nabi 55 tahun. Dan itulah saat kita mula-mula puasa. Mula-mula puasa bulan Ramadan. Sebenarnya puasa ni sudah lama. Kita dah sebut tadi, orang pertama puasa berdasarkan pandangan penafsiran ahli tafsir, tak lain tak bukan Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi tata cara perbezaan puasa tu berlaku. Seperti Nabi Daud kan, puasa selang sehari. Itu pun dibahaskan pula apakah sepanjang tahun ataupun bergilir tahun-tahunnya.
Nabi Nuh puasanya macam mana pula? Tata cara waktu waktunya bermula puasa sampai terbenam matahari. Begitu juga apakah mereka ada sahur atau tidak. Ini dapat difahami menerusi hadis yang mengatakan kita hendaklah tasahharu. Bersahurlah kamu. Kerana antaranya Nabi kata membezakan kamu dengan puasa orang dahulu ialah pada sahurnya. Pada sahurnya. Makna puasa sudah lama, cuma tata cara. Kaifiat melaksanakan puasa berbeza. Seperti sekarang pun orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, mereka puasa. Tetapi mereka berbuka setelah malam. Tak macam kita waktu maghrib. Mereka nak berbeza dengan kita ahli sunnah. Tak apalah. Kemudian dia akan berbuka lewat malam. Isyak kah, tengah malam sikit kah. Ini puasa orang-orang Syiah. Apa yang saya nak gambarkan di sini ialah puasa orang-orang dulu. Bukan termasuk orang Syiah lah. Orang-orang dulu, ya, syariat yang benar diturun kepada nabi-nabi terdahulu ada tata caranya. Tetapi inilah puasa yang benar, yang sempurna, yang paling terbaik pelaksanaan puasa itu tak lain tak bukan syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu maksudnya puasa. Syaratnya, nasnya, dalil Al-Qurannya dan tata cara niatnya telah kita bahas tadi. Tadi. Kemudian bila sebut puasa ni pula, bulannya Ramadan. Ramadan ni jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, ya. Imam Al-Ghazali kita mengatakan, kalau dalam setahun itu beracun Cikgu Din, setahun itu beracun yang mulia sahabat saya Raja Zarina, begitu juga sahabat saya Sherry. Kalau setahun tu 12 bulan beracun, ketahuilah bulan Ramadan itu penawarnya. Ya, penawarnya. Seperti kalau dalam seminggu beracun, ketahuilah hari Jumaat itu penawarnya. Jadi bulan Ramadan yang kita nak bahas, perbahasannya ini ialah satu bulan difardukan kepada kita melalui Nabi SAW kena puasa sebulan. Sebelum itu kita dah puasa hari Ashura. Sebelum itu kita juga sudah puasa 3 hari dalamnya setiap bulan. Ayyamu abiyad tu, hari-hari putih 13, 14, 15. Cuma apabila kefarduan puasa Ramadan mula disyariatkan, Nabi SAW beri pilihan kepada sahabat, nak terus puasa Ashura atau nak berbuka Ashura boleh. Mana hari Ashura awak nak puasa boleh, ataupun awak nak berbuka pun tak apa. Tapi sebelum itu kita berpuasa hari Ashura. Ini dia Nurul Syarmin, ya. Nurul Syarmin Kaswadi saya, ya, daripada Kota Baru. Baik. Itu dia. Jadi Ramadan ni kita dah sebut petang tadi di Radio Terengganu. Jangan lupa setiap hari Jumaat kita bersiaran 6.15 minit petang sehingga 6.45, setengah jam saja. Setengah jam kita manfaatkan ilmu pengetahuan. Ya, di Radio Terengganu FM. Kita dah sebut juga tadi apa maksud Ramadan. Ramadan ialah panas ataupun batu kerikil yang saya dah buat contoh semalam, batu kerikil, yang mana batu kerikil ni dipanah teriknya matahari sehingga terbakar batu itu. Cikgu Din, Wan Hairoyani saya, bila kita pergi semayang Jumaat Khairul Anwar, kena pula slipper hilang, sepatu hilang, berjalan kaki ayam kita. Bila berjalan berkaki ayam, maka melepuh-lepuh terbakar kulit kita, Cikgu Din. Itulah dipanggil batu yang panah kita pijak sampai terbakar kulit tu, dipanggil Ramad. Yakni daripada Ramadan. Lalu secara tersiratnya difahami melalui kalamnya Qadhi Iyad dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tak apa, abaikan apa yang saya sebut ini, catat apa yang mustahak saja. Qadhi Iyad dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, bukan saja kita nak faham benda yang tersurat, batu panah, tak.
juga kita kena faham perkara yang tersirat, batu tu sifat membakar sebab panas. Maka sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, dosa-dosanya dibakar oleh Allah. Cikgu Din. Okey, dah faham sekarang. Dah faham dah sekarang. Kita beri masa mereka lebih kurang 2 saat. Bila dah banyak dah kita bahas ni, saya beri masa 2 saat kepada tuan-tuan untuk menguap sikit dah. Untuk makan gula-gula lambung menangkap supaya segar matanya. 2 saat. 1, 2. Okey, cukup. Okey, semua dah refresh balik ya. Refresh balik ya. Okey, baik. Baik. Itu maksud Ramadan. Masuk Ramadan. Cumanya Nurul Syarmin Kaswadi, Cik Puang Suhaila Kakla saya di kampung tu. Sebenarnya kita ni yang tertunggu-tunggu sangatlah bulan depan, minggu depan nak puasa. Minggu depan nak puasa, kita kan tertunggu-tunggu dah sekarang kan. Ada yang pasang tanglung depan rumah nak sambut puasa tu, tengok. Ada yang dah beli bunga api, disimpangnya di bawahnya bawah tempat simpan beras di dapur, takut anaknya nampak dia nak main sorang-sorang contohnya. Yang kita tunggu sangat, semangat sangat nak puasa ni, tidakkah pernah kita fikir kita ni sebenarnya wajib puasa ke tidak? Kita ni cukup syarat ke tidak, Cikgu Din? Cukup syarat tak Cikgu Din kita nak puasa ni? Cuba cek betul-betul. Oh, rupanya puasa ni ada syarat juga tu. Ada. Rupanya puasa ini ada syaratnya. Syarat bagi puasa ada 3. Ada 3, Wan. Wan, ada 3 syarat nak puasa. Ya, 3. Pertama apa dia? Asyik saya je mengajar tiap-tiap hari, nak dengar tuan-tuan pula. Okey, pertama apa? Pertama apa? Betul. Islam. Betul. Islam. Syarat pertama ialah orang Islam. Sebab apa orang Islam? Syarat pertama sebab apa orang Islam? Apa dia? Ya? Apa dia? Okey, baik. Betul. Betul Cikgu Din jawab tu betul. Pertama Islam. Sebab orang bukan Islam tak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Contohnya hari pertama puasa, kita pergi ke pejabat, tanya tukang kebun pejabat tu, nama dia Rundrem. Dia ni Hindu. Kita kata, Rundrem, awak puasa tak hari ni? Hari ni 1 Ramadan ni. Dia kata, saya tak puasa tu. Kita pun jawab, Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi awak ni, Rundrem? Tahun lepas pun tak puasa lagi. Tengok tu. Jangan Faizul ya. Jangan Wan Amin ya. Kerana yang wajib hanya orang Islam. Yang wajib hanya orang Islam. Satu. Kedua syarat wajib puasa iaitulah akil balik. Cek masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian ni sudah akil balik ke belum? Kalau akil balik, cukup syarat kedua. Akil balik ni tanda dia ialah bagi anak laki-laki, dia bermimpi keluar maninya, Wan. Bermimpi keluar maninya, itu tanda sudah balik. Bagi anak perempuan datang haid pertama baginya ataupun datang period pertama baginya, Wan ya, Nurlian ya, maka itu sudah akil balik. Akil balik. Dan ketiga, adik Dr. Safiah saya, Khairul Anwar Mukhtar saya, Cikgu Din, apa syarat ketiga yang menjadi wajib orang puasa? Kalau ada 3 syarat ni, wajiblah dia puasa. Apa dia? Pertama Islam, kedua balik, ketiga betul Ayahanda Muhammad Yasin mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa. Kalau dia tak mampu, tak wajib Cikgu Din. Jangan dipaksa dak.
anak-anak murid sekolah tu walaupun sekolah menengah, akhir balik dah, dia tak mampu, kita paksa juga dia puasa. Sehingga kan dia pensan, bangun nak sambung lagi puasa. Kita paksa lagi wajib puasa sampai maghrib. Biarlah pensan 10 kali pun tak boleh. Kerana syaratnya wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa. Baik. Baik. Jadi ini 3 syarat yang menjadi kewajipan. Mesti ada. Kalau ada pada setiap orang 3 benda ini, wajib dia puasa. Islam, kita ada syarat itu, alhamdulillah. Kedua, akil balik. Ini semua sekali dah akil balik jemaah kita. Sahabat-sahabat yang menonton ni. Termasuk yang di Eskimo dalam igloo tu, saya nampak tu. Semua ni sudah balik. Kita bukan lagi soal umur balik. Bak kata Wan semalam dah nak balik dah kepada Allah, betul? Ketiga, mampu berpuasa. Soal mampu ni berbeza pandangan dah. Ada orang mampu, walaupun kita nampak dia macam tak larat, rupanya dia mampu, maka wajib puasa. Ada kadang-kadang kita tengok di kawan-kawan kita nampak badannya tegap, taf, elok, semak, main gym, angkat besi, gigit kayu, tarik tali, nampaknya gagah, rupanya tak mampu. Ada juga. Tapi kalau kita cukup 3 orang ini, maka kita wajib berpuasa. Saudara Roslan Saidi, orang tidak waras tidak wajib berpuasa. Ini adalah kerana syarat wajib berpuasa tadi selepas Islam ialah akil balik. Akil, berakal. Okey ya. So orang tak waras, tak berakal, maka tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Tu ada dibahas tu nanti. Kita akan sebut beberapa fatwa dan hukum. Bagaimana satu orang, contoh kita kata suami isteri itu, dia bersetubuh siang hari. Suaminya pula gila. Suaminya tu gila. Bagaimana keadaannya? Siapa yang kena kafarah? Siapa yang kenanya ganti? Ini kita akan bahaslah bila sampai persoalan ni nanti, insya-Allah ya. Kerana kita istiqamah ni Cikgu Din. Sepanjang bulan puasa ni ramai kawan-kawan cadang startkan kuliah kita lewat sikit kerana nak berterawih di rumah. Saya kata alhamdulillah bagus. Kita akan mula lewat sikit dalam tempoh 40 minit, setengah jam untuk belajar istiqamah puasa sepanjang bulan puasa, mudah-mudahan mengikutlah subjek yang bersesuaian. Subjek yang bersesuaian. Baik. Ya. Ni dia ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada 3 syarat ini, maka wajiblah kita berpuasa. Cuma tu, saya nak tanya satulah tu. Apa dia kata dia, adik anak saya di rumah tu baru tadika. Little Caleb. Bandar Baru Bangi, Seksyen 9. Belakang rumah saya ni. Saya tak bersekolah di situ. Saya sudah habis waktu sekolah lama dah tuan-tuan ya. Saya cuma sebut sekolahnya di belakang rumah saya, ingat tu. Okey. Little Caleb, Seksyen 9. Tadika. Tak balik lagi. Dia kata, adik nak puasa lah abah. Contohnya. Walik, kakak nak puasa lah. Okey. Kalau puasa, sah puasanya. Tetapi soal wajib, dia tak wajib. Sebab syarat wajib 3 saja. Islam, akil balik dan juga mampu puasa. Walaupun anak kita tak balik, kalau dia puasa, dia tak wajib puasa. Tapi puasa diterima. Kerana di samping ada syarat wajib puasa, ulama bahas satu lagi syarat. Iaitulah syarat sah puasa saudara Syahrul Azwan saya. Cikgu Mazuki Makdahan saya. Baik. Kak Dr. Safiah tanya, gila suaminya sebab apa Datuk? Itulah soal gila ni banyak sebab lah ya. Kadang main bunga api tercocok telinga, boleh bawa gila. Macam-macam jenis lah gila sekarang ni ya. Cuma saya nak kata bila gila dia tak ada akal, tidak wajib puasa baginya. Okey baik. Baik ya Dr. Safiah, adik Safiah saya. Ya, belum balik tak wajib. Tapi kalau dia puasa sah, betul. Maknanya syarat bagi sah puasa. Tadi syarat wajib puasa.
Syarat untuk mensahkan puasa tidak semesti balik. Tapi syarat dia mesti Islam. Kalau orang bukan Islam, tak sah. Kedua, dia mampu berpuasa. Kalau tak mampu, sampai pensang-pensang ke diri, rebah, sampai muntah-muntah, bangun nak sambung lagi puasa, tidak sah. Dan tadi, walaupun tak balik, dia nak puasa juga sah. Dengan syarat, kata fuqaha, kata our scholars dalam bidang fiqh, iaitulah dia ni mumayyiz. Dia sampai satu tahap umur mumayyiz, dia boleh beza baik buruknya. Dia boleh beza, dia boleh kenal baik buruk. Ini anak-anak yang sudah mumayyiz, maka dia boleh berpuasa kalau dia nak puasa, tapi tidak wajib. Kalau ia berpuasa, dia dapat pahala dari Allah. Sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita di rumah, Wan. Saudari Hannah, rakan-rakan Ustaz Mi daripada Masjid Imam Asy-Syafi'i. Tu yang kita ajar anak di rumah puasa kan. Kita kata puasalah. Kalau puasa, walik bagi duit RM10 sehari. Bolehlah RM10 tu sehari. Kalau 30 hari, 300. Bolehlah hari yang 300 tu, kita masuk tabung haji kah, nak pergi ke Mekah. Masuk sekian kah, kita nak pergi Legoland. Contohnya. Boleh? Boleh? Kita ajar mereka puasa. Sah puasanya diterima Allah. Jadi ingat, anak-anak di rumah kita ajar puasa. Tapi kebanyakannya dah mula puasa dah ya. Dah mula puasa dah. Cikgu Din dulu puasa waktu umur berapa Cikgu Din? Cuba ingat balik. Darjah 1 mungkin dah puasa dah kot ya. Ada yang sahabat-sahabat di sini tadika dah mula puasa. Ada yang lebih dahsyat lagi, dalam umur 40 hari baru lahir tu dah puasa dah. Kenapa puasa? Maknya mengantuk mata malam, malah nak buat susu, puasa anaknya itu. Puasa kita ajar. Ajar kepada anak kita di rumah. Cucu kita di rumah. Okey, baik. Terima kasih, Man. 6 tahun puasa, Man ya. Alhamdulillah. Baik. Tu sahabat-sahabat sekalian. Banyak ikon suka ni. Suka saja dia orang ni. Baik. Ya, baik. Ya, ajar sejak kecil, tapi tak paksa, Ustaz. Betul. Jangan paksa. Ajar sejak kecil, tapi jangan paksa. Jangan paksa. Baik. Tu yang kita dah sentuh secara umum tentangnya puasa, tentang puasa sudah umum. Sedar tak sedar sahabat-sahabat sekalian, sudah 1 jam kitanya ada 1 jam kita bersiaran. Kata guru saya, jangan mengajar lama. Mengajar tak boleh lama. Sebab kalau kita mengajar lama, Wan, akan menyebabkan mudah jemaah cedera parah ataupun jatuh sakit. Saya sayang-sayang belaka tuan-tuan ni, tak naklah sampai tuan sakit demam kerana kita ni nak belajar panjang lagi. Kita berniat, ingat tak saya beritahu semalam dalam Telegram Sahabat Ilmu Datuk Rashidi. Dalam Telegram Sahabat Ilmu Datuk Rashidi, ingat tak semalam apa saya kata? Kita pasang niat nak menjadi pelajar sepanjang hayat. Nak jadi pelajar sepanjang hayat. Maka belajar jangan panjang-panjang sangat. Sikit-sikit saja. Ya, sikit saja. Sejam, 40 minit, cukuplah. Esok kita sambung lagi kalau panjang umur kita. Yang mustahak kita berdoa sesama kita, sahabat kita, semua sekali. Supaya ditunjuk Allah untuk beramal dengan istiqamah walaupun sedikit. Sepanjang nak tujuh puasa ni, insya-Allah kita akan sambung kuliah, sambung, berkuliah. Sokmo. Mudah-mudahan dapatlah kita kefahaman, keberkatan, limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk teruslah kita berpuasa hendaknya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bersama dengan kami. Saya nak baca nama seorang-seorang ni. Sahabat saya Hazri, terima kasih Yi. Kesalah ayah raja kita Yi. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Mimi Mansur. Begitu juga Syarihah Zaitun.
Cikgu Din Lia Ia serta Roslan dan Nur Kasih di Jihulu, Terengganu masuk juga. Tengku Amran, Tengku Awang Muhammad Ashraf Halabi. Tak lupa juga pada Azam Muhammad Azlinda Abu Bakar Liari dari Johor. Muhammad Amin Abdul Rahman Hasling Hasan Azman Makno. Begitu juga Haji Muhammad Arsyad daripada Perak. Tak lupa kepada Kak Ruzi daripada Kota Kemuning, Abang Azizi Syam Faruzian Muhammad Asri, Soleh TBC Khairul Anwar Mukhtar serta Madi Kuala Berang, Azman Makno dan juga Farhan Fazli daripada Seremban. Tak lupa Cempaka Putih, isteri Syam Faruzian kita. Begitu juga motor Ligat. Jangan main motor puyang-puyang hujang ni motor. Roslang Saidi, Mr. Adidas Din. Begitu juga Muhammad Amin Abdul Rahman Dukon Kuitiau, Cempaka Putih Nur Kasih, Syam Faruzian. Begitu juga Su Sayuti Al-Haj daripada Lancang Pahang. Terima kasih Su, jauh datang Su ya. Syekh Abdul Rahim, terima kasih Syekh. Nurul Syarmin daripada Kota Baru. Nik Roslina, terima kasih. Ayanda Muhammad Yasin daripada Skudai. Begitu juga Aida Rahim daripada Puchong. Tak lupa Norlian Abdul Kadir Mutoliga arah Subang. Terima kasih abang saya Abu Muaz. Tak lupa juga kepada Maziah Syuib. Begitu juga Muhammad Khalili, Abu Muaz Hasan Lok Cing Hasan. Terima kasih daripada Gua Musang San. Kalau kami balik nanti singgah Gua Musang, kita bertemu saya. Boleh makan Lok Cing tu ya. Ina Azman Syekh Abdul Rahim. Tak lupa juga kepada Cikgu Besar Cikgu Mazuki, kawan saya Mansur Mamat, Ayu Coffee Break. Begitu juga Abang Din daripada Bank Rakyat. Tak lupa Saidah Muhammad Nurkas Nani, Kak Nani daripada Belanda, sekeluarga kesalang abang anak-anak Kak. Muhammad Husaini Ali. Begitu juga Cik Puang Suhaila, Kak La, saya di kampung Mak Tahir daripada Indonesia. Terima kasih. Jamal Din, Kak Maziah. Begitu juga banyak rakan-rakan. Jaja Salim, terima kasih Jaja. Terima kasih Dr. Zain abang saya. Halimah Nur, terima kasih. Begitu juga Farihani. Waalaikumsalam Fari. Terima kasih Faria bersama kita. Kak Azura saya, terima kasih.